Okey, so kita tengok 5.2 pelembapan. Okey, kita tengok buku teks dulu. Okey, aktiviti untuk kita mengesan konsep pelembapan ni adalah macam gambar rajah ni 5.22. Okey. Okey, bila kita gerakkan ataupun kita ayunkan satu beg plastik berisi gula pasir. Kemudian dekat bawah beg plastik tu kita tebuk dengan satu lubang kecil. Okey, jadi akan adalah serbuk ataupun gula pasir tu akan jatuh ikut lubang yang kecil tu. Kemudian kita akan ayunkan beg plastik tu ni ke kiri dan ke kanan. Okey. So sambil beg plastik tu berisi gula pasir tu berayun kiri kanan, and then kita tarik kertas hitam ni perlahan-lahan ke sini ke arah anak panah warna merah tu. Jadi dekat corak titisan gula pasir tu dia akan membentuk satu corak graf ataupun corak bentuk gelombang pelembapan daripada ayunan beg pasir tu. Okey, kalau kita fikir contoh pelembapan, contoh kalau kamu kamu main buaian Okey, bila kita main buaian, bila kita tolak buaian guna kaki kan, so lama-lama bila kita tolak buaian kita makin laju kan. Okey, lepas tu bila dah laju tu kita tak tolak lagi kaki kita. So kita dapati lama-lama tu buaian kita akan berhenti. Okey, itu pun adalah salah satu contoh pelembapan juga. Okey, so bila satu ayunan bandul berayun ataupun buaian berayun, lama-lama dia akan berhenti. Itu kita panggil pelembapan. Okey. Okey, so benda ni pun berlaku pada gelombang juga. Okey, so inilah graf pelembapan yang akan terhasil daripada aktiviti yang tadi tu pasir tu. Okey. Pasir yang keluar daripada gula pasir keluar daripada beg plastik yang kita tebuk bahagian bawah dia dengan lubang yang lebih kecil. Okey, jadi untuk pelembapan, so graf dia adalah sesaran melawan masa sesaran melawan masa. Okey, kalau kita lihat A1, A2, A3 dan A4 ni, ini adalah amplitude. Kalau kita tengok A1, amplitude dia paling besar. A2 dia makin berkurang. A3 makin berkurang. A4 amplitude yang paling kecil. Okay, maksudnya dekat sini bila berlaku pelembapan, amplitude gelombang akan berkurang. Okay, ni amplitude gelombang ataupun amplitude ayunan berkurang. Okay, contoh paling mudah kita ambil ni, dia buaian kan. Semua orang pernah main buaian dekat taman. So bila kita berayun pada buaian tu, lama-lama kalau kita tak tolak kaki kita biar dia buaian tu berayun, lama-lama dia akan berhenti juga. So itu salah satu konsep pelembapan Okey. Kemudian tempoh ayunan, okey, kalau kita tengok betul-betul, tempoh ayunan dekat sini adalah tetap. Okey, ni tempoh yang pertama, ni tempoh yang kedua, ni tempoh yang ketiga. Okey. So dia punya tempoh ayunan dia sama. Okey, maksudnya dalam untuk membuat satu ayunan lengkap tu mengambil masa yang sama untuk setiap gelombang tu. Okey, jadi dalam pelembapan ni yang kamu kena ingat, amplitude berkurang lagi satu, frekuensi dan juga tempoh tetap. Frekuensi dan tempoh tetap. Okey, maksudnya tak berubah. Okey, kita mungkin fikir ayunan tu berhenti kan. Berhenti tu bukanlah maksudnya tempoh ayunan dia makin perlahan. Bukan. Tempoh ayunan dia sama je. Yang makin berkurang tu adalah amplitude. Maksudnya ayunan dia mula jauh kan. Lama-lama ayunan dia makin dekat. Okey. Okey, kalau kita dekat file info ayunan bandul ringkas mengalami pelembapan luaran yang ketara tetapi pelembapan dalaman yang tidak ketara. Bagi getaran spring, kedua-dua pelembapan luaran dan dalaman berlaku dengan ketara. Okey. Maksudnya dekat sini ayunan bandul tu dia mengalami pelembapan luaran yang jelas. Okey. Sebab bila kita lihat istilah pelembapan luaran macam dekat bawah ni, okey. Pelembapan luaran tu berlaku apabila sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran ataupun rintangan udara. Benda ni kita boleh nampak masa kita main buaian juga. Bila kita main buaian, bila buaian kita berayun laju kan, kita akan rasa macam ada angin kan.
Kita rasa macam ada angin yang kena pada badan kita ataupun baju kita, rambut kita. Jadi baju dan rambut kita akan bergerak-gerak, melambai-lambai disebabkan ada rintangan udara. Jadi salah satu faktor mengapa ayunan buaian kita berhenti adalah disebabkan pelembapan luaran, iaitu rintangan udara ataupun daya geseran dengan udara. Okay, itu yang paling mudah kita nampak. Maksudnya faktor luaran yang menyebabkan ayunan bandul ataupun ayunan buaian tu berhenti. Okey, macam tu. Itu faktor luaran, faktor angin. Okey, kalau faktor dalaman, pelembapan dalaman, okey, sama juga kehilangan tenaga disebabkan oleh renggangan dan mampatan zarah yang bergetar dalam sistem. Maksudnya kalau buaian kita tu, okey, bila dia berayun, jadi tali buaian tu sebenarnya dia ada renggangan dan mampatan. Cuma benda ni sangat kecil lah. Kita tak nampak dengan mata kasar kan sebab dia zarah-zarah tali buaian tu. Okay, sebenarnya dia berlaku renggangan dan mampatan. So itu dinamakan pelembapan dalaman. Maksudnya faktor dalaman yang menyebabkan pelembapan tu berlaku. Okay, faktor zarah renggangan dan mampatan. Okay, kalau faktor luaran ni faktor luar daripada sistem tu, iaitu inilah rintangan udara ataupun daya geseran. Okay. Kat sini dia mention dua-dua tenaga, kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga tu merujuk kepada amplitude lah. Okay, amplitude. Amplitude yang berkurang. Maksudnya tenaga gelombang diwakili oleh amplitude. Okay, tu dia punya faktor ataupun maksud kepada tenaga tadi tu. Okay, so kat sini definisi dia bagi tahu dah, pelembapan ialah pengurangan amplitude atau sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Okay, semasa pelembapan berlaku, frekuensi ayunan adalah kekal manakala amplitude ayunan adalah berkurang. Kita pun dah bincang tadi tentang dua kuantiti ni, frekuensi kekal, amplitude berkurang. Okay, kita tengok balik modul kita. Okay, so kita akan tulis dulu definisi untuk pelembapan. Okay, tadi kita dah baca dah dia punya definisi dia. Okay, so untuk pelembapan, okay, pengurangan amplitude suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Okey, itu maksud pelembapan. Okey, kemudian kamu boleh tulis juga dia punya perkara yang berlaku dalam pelembapan tu. Okey, boleh kita lihat kat sini. Frekuensi frekuensi ayunan tetap, amplitude berkurang. Okey, kalau kamu lihat gambar rajah dekat sebelah kanan ni iaitu ayunan bandul. Okey. So mula-mula bandul tu berada dekat A, kemudian dia berayun dekat B, pergi dekat C kan. Okey, kita tolak, kita tarik dia sampai B, dan kita lepaskan. So berayun bandul tu berayun pergi ke A, pergi ke C, patah balik A, B kan. Okey. Dekat sini ada B prime dengan C prime. Maksudnya bila bandul tu patah balik, dia dah tak sampai dah dekat kedudukan B tadi tu. Okay, dia pergi dekat B, A, C, lepas tu patah balik pergi A, lepas tu dia patah dekat, dia berhenti, bukan berhenti lah, maksudnya dia sampai dekat B prime, dia reverse balik pergi dekat A, C prime. Lama-lama bandul tu akan berhenti. Itulah contoh pelembapan. Okay, sebab amplitude dikira daripada yang ni. Okay, amplitude daripada kedudukan A sampai dekat B. Ini amplitude. So bila dia dah berayun, yang kali kedua amplitude dia dah berkurang kan, nampak kat sini. Yang ni amplitude bila dah dia berayun kali kedua ataupun selepas tu lah, lama-lama dia akan amplitude dia kurang dan akhirnya dia berhenti balik pada kedudukan A.
Okay. So A warna merah ni adalah amplitude. So mula-mula daripada A sampai B amplitude dia besar. Lepas tu dia bila berayun 2-3 kali, amplitude dia daripada A sampai B prime. Okay, B prime. So A prime tu maksudnya amplitude dia dah makin berkurang. Okay, sama juga dekat belah sini pun sama. Mula-mula amplitude dia yang ni A sampai C amplitude dia besar. Lepas tu A sampai C prime amplitude dia dah berkurang. Okay, jadi sebab tu dipanggil kehilangan tenaga. Sebab amplitude pada gelombang ni mewakili tenaga yang ada pada gelombang tu. Ha. Okay, ni graf tadi kita dah bincang dah. Okay, yang penting kena ingat dia punya amplitude makin berkurang. Kemudian tempoh dia sama. Tempoh dia sama iaitu yang ni. Sini sampai sini T. T sampai 2T pun kita tulis T juga. 2T sampai 3T pun tempoh. So kekal sama nilai T dia sama. Kalau tempoh dia 0.5 saat, semula 0.5, 0.5, 0.5. Dia tak boleh lukisan pelembapan kalau macam ni dia jadi salah. Okay, kalau macam ni, okay. Kita nampak amplitude dia berkurang. Tapi dia punya tempoh dia makin dekat kan macam tu. Ni salah. Okay, sebab nilai tempoh dia mula-mula panjang. Lama-lama tempoh dia jadi pendek kan. Pendek. Ni salah lah. Okay, sebab dalam soalan objektif selalu keluar graf pelembapan. Jadi kamu kena ingat ciri-ciri graf pelembapan, amplitude berkurang, tempoh dia sama. Bila tempoh sama bermaksud frekuensi pun samalah. Kan sebab frekuensi adalah 1 bahagi tempoh kan. F sama dengan 1 bahagi T. Okay, jadi bila tempoh tak berubah, frekuensi pun tak berubah. Okay, so itu dia punya ciri-ciri pelembapan. Okay, yang ni pun sama jugalah. Okay, yang ni dia buat graf untuk amplitude melawan masa je. Okay, kalau tadi sesaran melawan masa kan. So ini amplitude melawan masa. So lama-lama kita lihat pada nilai T, amplitude dia adalah A2. Okay, bila sampai 2T, amplitude dia jadi A3. Makin lama makin kurang kan. A2 lagi besar pada A3, A3 lagi besar pada A4. Okay, so itu menunjukkan amplitude dia berkurang. Okay, pelembapan luaran, kita dah bincang tadi, faktor luaran, geseran dan rintangan udara. Contoh yang paling mudah, kalau kamu main buaian tu, cikgu cakap tadi, main buaian, kamu lihat baju kamu akan bergerak-gerak, rambut kamu akan bergerak-gerak kan, kena tiupan angin bila kamu berayun dekat buaian. Itu menyebabkan pelembapan luaran dan akhirnya buaian tu akan berhenti. Pelembapan dalaman ni kita kena lihat pada zarah ataupun molekul sistem yang berayun tu. Kalau buaian tu, regangan dan mampatan yang berlaku pada tali buaian. Okay, bandul pun samalah berlaku pada tali bandul tu. Jadi menyebabkan pelembapan dalaman berlaku dan akhirnya buaian tu akan berhenti. Okay.